Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Muhammad Syamil Haikal bin Sa'ad daripada Jabatan Syariah dan Pengurusan akan membahaskan berkaitan dengan seorang tokoh pemikir Islam, iaitu Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Di mana kita lihat secara pendahuluan, di mana Ibnul Qayyim ni adalah seorang tokoh pemikir Islam dan ulama terkenal pada zamannya, yang mana telah menguasai berbagai bidang disiplin ilmu, termasuk juga dalam bidang ekonomi, di mana hal ini dapat dibuktikan dalam sumbangannya dalam falsafah ekonomi Islam. Yang pertama adalah berkaitan dengan falsafah ekonomi Islam. Selain itu juga berkaitan dengan penulisannya, yang mana membincangkan berkaitan dengan kepentingan zakat dan juga berkaitan riba dan mekanisme pasaran. Jadi yang pertama kita lihat kepada biografi ataupun latar belakang Ibnul Qayyim ni, yang mana namanya adalah Syams ad-Din Abu Abdullah Muhammad bin Abu Bakar bin Sa'ad, di mana beliau telah lahir pada tarikh 7 Safar 691 Hijrah ataupun 9 Januari 1252 Masihi, dan dia juga meninggal dunia di Damsyik. Dia lahir juga di Damsyik dan meninggal dunia di Damsyik pada tahun 751 Hijrah bersamaan dengan 1350 Masihi. Dan bidang ilmunya, bagaimana bidang menjadi bidang keutamaan ataupun bidang kepakarannya adalah yang pertama tafsir Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga usul fiqh dan juga fiqh. Beliau juga terkenal dalam bidang tafsir, bahasa Arab, ilmu kalam. Malah ada juga ulama yang mengatakan bahawa Ibnul Qayyim ni alim dalam berkaitan dengan bidang tasawuf. Kita pergi kepada gurunya, di mana yang pertama gurunya adalah Qadi Sulaiman bin Hamzah, Syekh Abu Bakar Al-Majdi Al-Tunisi, dan Abu Al-Fajj Al-Ba'li, dan yang terakhir yang paling masyhur adalah Ibn Taymiyah lah. Dan kita lihat pada murid-muridnya, yang mana yang masyhur sekali adalah Ibn Katsir, yang mana Ibn Katsir ni merupakan salah seorang ulama yang terkenal lah, dan sangat memuji Ibn Qayyim ni sebab Ibn Qayyim ni mempunyai personaliti dan peribadi yang baik lah, dan amat sukar ditanggini oleh orang lain semasa pada zamannya tersebut. Yang mana Ibn Qayyim ni merupakan ulama ataupun tokoh lah dalam ilmu hadis dan sejarah. Seterusnya adalah Zain al-Din bin Rajab al-Hambali, yang mana beliau merupakan seorang tokoh ataupun seorang kata fuqaha lah dalam mazhab Hambali, dan Ibn Hajar al-Asqalani, yang mana terkenal dalam bidang hadis lah, yang memang tak asing lagi pada ketika itu. Jadi seterusnya kita lihat kepada pemikiran ekonomi Ibn Qayyim. Yang pertama berkaitan dengan falsafah ekonomi Islam, yang mana ada 7 falsafah yang dikemukakan oleh Ibn Qayyim. Yang pertama berkaitan manusia Islam, yang kedua keadilan, yang ketiga nilai-nilai etika dalam kegiatan ekonomi, yang keempat aktiviti-aktiviti ekonomi, dan yang kelima kerjasama ekonomi dan pembahagian buruh, yang keenam pemilikan harta kekayaan oleh individu dan campur tangan pemerintah dalam ekonomi, dan yang terakhir berkaitan keseimbangan kekayaan harta dan kemiskinan. Jadi kita lihat falsafah yang pertama, falsafah yang berkaitan dengan manusia Islam, yang mana Ibnul Qayyim ni dia menekankan pandangan Islam yang mana bahawa hidup di dunia ni adalah ujian dan cubaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ujian tersebut dikenakan kepada manusia, sama ada diberikan secara dalam bentuk harta kekayaan ataupun diberikan kehidupan yang susah lah, diberikan kemiskinan. Jadi Ibn Qayyim mengatakan bahawa kekayaan seseorang tu bukan bererti Allah Subhanahu Wa Taala sayang kepadanya, dan juga kemiskinan ni bukan bererti Allah Subhanahu Wa Taala ni dibenci kepada seseorang tu, tapi disebabkan harta kekayaan yang dimiliki oleh seorang ni bererti hidup dia ni bukannya penuh dengan kesenangan, tapi adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah berkaitan dengan keadilan. Jadi keadilan ni adalah objektif syariah lah, yang mana kita faham bahawa keadilan ni adalah terasa dalam semua aspek kehidupan, terutamanya kita lihat pada dalam aspek ekonomi, yang mana dalam syariah ni mengandungi keadilan, keberkatan dan kebijaksanaan. Jadi persoalan yang berdasarkan dengan keadilan ni akan menghasilkan keberkatan dan kebajikan lah dalam ekonomi. Ini mengikut pendapat Ibn Qayyim. Dan yang ketiga nilai-nilai etika dalam kegiatan ekonomi, yang mana Ibn Qayyim ni menjelaskan bahawa nilai-nilai etika yang baik seharusnya diamalkanlah oleh orang-orang Islam dalam kegiatan ekonomi mereka, yang mana di antara nilai-nilai etika yang perlu diamalkan adalah
ketaatan kepada Allah SWT, ketaatan kepada agama, sifat baik dan jujur dan benarlah dalam ekonomi. Jadi jika nilai tersebut dilakukan, akan dijauhkanlah daripada nilai-nilai yang negatif lah, yang jahat, seperti bohong, tipu dan rasuah dan sebagainya. Jadi pada masa yang sama ni, daripada etika tersebut, manusia ni akan bekerjasama lah dalam proses pengeluaran dan akan menjamin kepada kestabilan ekonomi. Tapi jika sifat negatif, yang sifat sebaliknya lah, sifat negatif yang diaplikasikan dalam masyarakat ni, jadi kehidupan dalam perekonomian ni akan cacat lah, dan termasuk dalam aspek-aspek lain, termasuk jugalah kepada aspek-aspek lain, tak termasuk daripada ekonomi saja, termasuk kepada aspek-aspek yang menyeluruh. Jadi seterusnya, yang keempat, aktiviti-aktiviti ekonomi. Kerana kita faham aktiviti ekonomi ni adalah menjadi teras kepada kehidupan manusia, dan Ibnul Qayyim ni dia menyarankan bahawa manusia ni tak melakukan berbagai aktiviti ekonomi yang dilarang oleh syariah, seperti jual beli, yang mana jual beli tersebut mengandungi unsur gharar, riba dan perjudian maisir. Dan yang kelima, kita lihat pada kerjasama ekonomi dan pembahagian buruh, yang mana Ibnul Qayyim percaya bahawa keseragaman dan perbezaan tingkah laku manusia ni memerlukan kepada kerjasama dan pembahagian kerjasama. Jadi walaupun manusia ni terbahagi kepada unit dan berbeza, tapi mereka ni dianggap sebagai satu badan lah, yang bekerjasama antara satu sama lain dan akan memberikan keuntungan. Jadi macam mana kita faham sekarang, macam ada satu carta organisasi yang dekat situ kita tengok, walaupun ada unit-unit yang berbeza, tapi dekat situ merupakan satu badan lah, yang mana untuk mencapai satu visi, satu tujuan yang sama. Seterusnya, berkaitan pemilikan harta kekayaan oleh individu dan campur tangan pemerintah dalam ekonomi, yang mana Ibnul Qayyim dia menganjurkan campur tangan pemerintah dalam pemilikan harta kekayaan oleh individu. Jika individu tersebut menggunakan harta kekayaan yang mana bertentangan lah dengan kemaslahatan masyarakat. Sebab apa dia mengatakan demikian? Sebab dia mengutip satu potong hadis daripada Rasulullah yang berkenaan dengan seorang hamba yang dimiliki oleh beberapa orang tuan, yang mana salah seorang daripada tuan tersebut nak membebaskan hamba tersebut, tapi yang lain tak bersetuju. Jadi dalam hal ni Rasulullah SAW mengutuskan hargalah yang adil kepada tuan tersebut untuk dibebaskan hamba itu, dan harga tersebut dikongsi oleh rakan-rakan kongsi lain lah, tuan dia yang lain, untuk menerima bahagian masing-masing. Jadi kisah di atas ni dapat dijelaskan bagaimana pemerintah ni ada hak lah untuk ambil sesuatu yang mana menjadi milik individu tu, yang mana mengambil sesuatu yang pada milik individu tu, jika pengambilan tu memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat dengan membayar ganti rugi yang seadilnya kepada individu tersebut. Seterusnya, akhir sekali, berkaitan dengan keseimbangan kekayaan dan kemiskinan, yang mana pada ketika zaman Ibnul Qayyim ni, pengaruh tasawuf ni dia meluaslah di antara masyarakat, yang mana pada ketika itu masyarakat melupakan kehidupan duniawi. Jadi apabila masyarakat melupakan kehidupan duniawi ni dan fokus kepada akhirat, jadi banyaklah masyarakat yang hidup dalam kemiskinan, sebab harta kekayaan tu bagi mereka adalah kehidupan dunia semata-mata. Jadi dekat situ Ibnul Qayyim ni dia mengingatkan supaya masyarakat tidak kelirulah dalam memahami antara konsep kemiskinan dan kehidupan yang zuhud di dunia, yang mana zuhud ni adalah di antara nilai-nilai Islam yang paling penting lah, yang disalah ertikan pada ketika itu sebagai pelepasan kekayaan dan perkara baik dalam kehidupan, serta menolaklah segala hal berkaitan dengan duniawi. Yang mana beliau mengatakan bahawa harta benda yang banyak ni bukan menjadi penghalang kepada seorang tu untuk jadi insan yang warak lah, yang zuhud dalam hidup mereka, tapi seorang tu boleh ada sikap membersihkan diri dan menolak daripada hal-hal dunia ni meskipun dia tu ada banyak kekayaan. Dan seseorang yang ada kekayaan ni boleh ada sifat zuhud meskipun dia ada banyak harta. Seterusnya kita lihat kepada pemikiran ekonominya yang seterusnya, iaitu kepentingan ekonomi zakat, yang mana Ibn Qayyim mengatakan bahawa barang-barang untuk tujuan penggunaan seperti pakaian, rumah, peralatan, binatang tunggangan dan seumpamanya ni bebaslah daripada dikenakan zakat. Jadi hanya ada 4 sahaja jenis harta yang dikenakan zakat, iaitu yang pertama binatang ternak, tanaman dan buah-buahan, emas dan perak, dan barang-barang dagangan lah. Jadi kadar zakat ni
ditentukan dengan merujuk semakin besar jumlah kerja ataupun kos yang terlibat dalam satu proses pengeluaran tu, semakin kecil lah kadar zakat yang perlu dibayar, dan juga sebaliknya. Seterusnya terdapatlah 4 kadar zakat yang telah dititik beratkan oleh Ibnul Qayyim, iaitu yang pertama sebanyak 20% ataupun 1/5, yang kedua 10%, 1/10, 5%, 1/20, 2.5%, 1/40. Yang mana kadar ni ditentukanlah berkaitan dengan yang kos tersebut. Semakin tinggi kos, semakin rendah lah kadar zakat yang dikenakan. Semakin rendah kos, semakin tinggilah zakat yang akan dikenakan. Seterusnya berkenaan dengan tempoh pembayaran zakat pula, Ibnul Qayyim ni dia mengatakan bahawa zakat ni dibayar apabila sudah cukup 1 tahun pemilikan harta, kecuali pada harta kekayaan yang tak diketahui pemiliknya ataupun kita sebut sebagai luqatah, yang mana harta yang dijumpai dan tak tahu siapa pemiliknya. Dan zakat ni juga dikenakan serta-merta seperti penemuan harta karun, iaitu harta kans dan juga harta rikas. Yang mana kalau kita lihat daripada masa sekarang juga, 1 tahun ni, 1 tahun untuk ditetapkan zakat ni memang sesuai lah dengan kehendak syarak dan dia memadai. Sebab apa? Sebab kalau zakat ni dikeluarkan dalam waktu bulanan ataupun mingguan, mungkin dia akan menyusahkanlah kepada pembayar zakat dan juga menyusahkan kepada negara. Yang mana jika zakat ni dibayar secara mingguan atau bulanan, dia akan menyusahkan pembayar zakat ni sebab mereka ni perlu membuat taksiran pada harta mereka. Maksudnya macam mereka ni perlu mengira lah setiap bulan tu dia kena bayar zakat berapa. Jadi macam payah lah setiap bulan nak kena kira. Kalau macam buat dalam 1 tahun saja, yang tu lebih mudah lah. Tetapi kalau macam bagi negara pula, keburukannya apabila dia ambil zakat ni secara bulanan adalah pengurusan kutipan dan tagihan zakat ni akan jadi lagi mahal lah dan sukar. Tapi kalau kini kita lihat kepada hal zakat pertanian pula, yang mana zakat pertanian menurut Ibnul Qayyim ni, dia akan diambil zakat apabila sudah sampai waktu tuaian kepada tanaman tersebut. Seterusnya kita lihat kepada golongan yang berhak menerima bahagian zakat, yang mana Ibnul Qayyim telah menetapkan 2 kategori golongan yang boleh menerima zakat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Al-Quran. Jadi kategori yang pertama kita lihat kepada fakir miskin, riqab dan ibn sabil. Kategori yang kedua amil, mu'allaf, jihad fisabilillah dan orang yang berhutang untuk kebaikan. Jadi golongan-golongan tersebut berhaklah dalam menerima pemberian zakat. Seterusnya kita masuk pada pemikiran ekonomi berkaitan dengan bunga, iaitu riba al-fad dan juga riba an-nasi'ah. Mana riba al-fad ni diistilahkan oleh Ibnul Qayyim ni sebagai riba al-kafi, dan riba an-nasi'ah ni diistilahkan sebagai riba al-jali. Jadi riba al-fad ni terdapat dalam perdagangan 6 jenis komoditi, iaitu emas, perak, gandum, barley, tamar dan garam, iaitu barang-barang riba lah, yang mana yang ditukar ganti sama komoditi secara tidak sama ukuran atau timbangan dan secara hutang. Yang mana kita faham kat riba al-fad ni tukaran barang ribawi secara tidak sama jenis ataupun tidak sama berat lah. Seterusnya berkaitan dengan riba an-nasi'ah. Riba an-nasi'ah ni berlaku pada transaksi hutang wang dengan wang yang dibayar tu secara tidak sama nilai atau jumlahnya. Contohnya macam Ahmad ni dia pinjam 100,000 lah daripada Bakar, tapi Bakar ni diminta untuk Ahmad ni bayar hutang dia tu dengan jumlah yang lagi tinggi daripada nilai pokok dia, iaitu 100,000 kan. Dia minta bayar 120,000. Jadi dekat situ jadinya riba an-nasi'ah. Jadi Ibnul Qayyim ni dia melaranglah amalan semua jenis riba ni kerana sebab dia boleh memberikan kesan buruklah kepada masyarakat dan akan menghilangkan perasaan ihsan, perasaan simpati dan semangat tolong menolong. Dia akan menghilangkan simpati dan tolong menolong. Tapi riba ni sebaliknya dia akan menimbulkan permusuhan antara individu sebab ada unsur ketidakadilan di situ. Seterusnya kita masuk pada mekanisme pasaran dan penetapan harga, yang mana beliau telah berpendapat hendaklah diserahkan pada pasaran tu, pada harga pasaran tu berdasarkan kepada kuasa penawaran dan permintaan di pasaran lah. Jika ia berjalan secara adil,
pemerintah tak bolehlah untuk campur tangan dalam membuat penetapan harga, kerana dapat menimbulkan kezaliman kepada mereka yang terlibat dalam pasaran, dapat menimbulkan kezaliman kepada kepada pengeluar barang tersebut lah, sebab harga tu telah ditetapkan oleh kerajaan. Tapi kalau kita lihat pada sebaliknya kalau contoh macam unsur-unsur negatif ni berlaku, contoh macam ada kezaliman paksaan ataupun manipulasi, monopoli, sorok dan sebagainya yang dilakukan dalam aktiviti masyarakat ni, yang mana boleh yang boleh menyebabkan harga pasaran ni tak menentu, tak stabil. Jadi pemerintah pada ketika itu bolehlah campur tangan untuk menstabilkan semula harga-harga barang dan harga-harga barang berkenaan dengan pengguna dan peniaga melalui institusi Hizbah. Institusi Hizbah ni adalah institusi yang terkenal pada zaman permulaan Islam, yang mana institusi Hizbah ni adalah satu daripada aspek dalam sistem kehakiman Islam, dan juga institusi Hizbah dan seumpamanya lah dan sebagainya lah. Jadi kita lihat kepada kesimpulan yang mana memang tak boleh disangkal bahawa kehebatan Ibn Qayyim ni selaku tokoh pemikir dan ulama terkenal, termasuklah dalam bidang ekonomi ni, yang mana semua pandangan beliau dalam bidang ekonomi ni, contoh macam penetapan harga pasaran, kawalan harga, nisbah dan sebagainya ni, sebenarnya telah dikemukakan terlebih dahulu olehnya sebelum teori-teori ekonomi lain yang dicetuskan pada sarjana barat seperti Adam Smith, di mana Adam Smith ni merupakan pemula daripada teori kapitalisme, dan Alfred Marshall, di mana dia mengemukakan berkaitan dengan teori pendapatan negara. Okey, baik, itu sahaja daripada saya berkaitan dengan tokoh pemikir Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Terima kasih.